Hai, selamat datang ke podcast selamatbercuti.com. Selamatbercuti.com. Bersama saya, Kir, mewakili selamatbercuti.com dan ingin memperkenalkan Cik Finas sebagai ahli yang berpengalaman dalam membawa kita ke berjalan-jalan menjelajah dunia. Tapi pada kali ini kita akan membincangkan tentang keadaan, suasana dan juga pengalaman Cik Finas ketika berada di Bangkok. Bangkok. Alright, so boleh saya tanya Cik Finas, so macam mana first kali, apa perspektif Cik Finas ketika berada di Bangkok? Okay, seperti yang kita tahu, Bangkok dia punya cuaca sama je macam kita dekat Malaysia. Jadi bezanya macam dia ada tempat yang sejuk. Contoh macam Khao Yai, daripada Bangkok ke Khao Yai perjalanan kita dalam 2 ke 3 jam. Jadi tempat Khao Yai ni yang dia dikenali tempat sebagai pusat peranginan. Tempat sejuk lah orang kata, tapi sejuk tak sejuk sangat lah. Just nice weather dia. So kat sana kita boleh tengok tanaman-tanaman pokok, contoh seperti sunflower, bunga matahari, bunga lavender. So itu adalah tempat-tempat daya tarikan yang terdapat kat Khao Yai. So lagi satu soalan khas disebabkan dia antara sejuk tak sejuk. Tanya, mana lagi sejuk? Khao Yai ke Cameron? Sama macam Cameron lah. Okay, so lebih kurang Asia lah. Betul. Okay, so macam mana dengan pemakanan di sana? Disebabkan ada yang senang nak cari yang halal ataupun susah ke, ataupun ada Muslim friendly punya ni? Silakan. Normally dekat hotel kita akan cari Muslim yang mesra Muslim lah. Mesra Muslim, which is kita punya breakfast tu halal. So untuk lunch and dinner, normally kita punya ground operator dan arrange kita pergi ke restoran yang halal. So dekat Bangkok, makan tak payah risau, tak sempat lapar pun. Sekali makan, satu group tu, satu meja tu kita bahagikan 4 orang ataupun per family, dan kita bagi satu hidangan ikan, ada daging masak merah, ada kailan ikan masin, sama macam masakan Thailand yang famous tu. So kat sana kita akan rasa macam mana rasa uniknya Tom Yam Goong. Macam katakan macam kalau kita ada customer ataupun pelanggan kan, adakah diorang perlu tukar duit awal-awal dekat KLIA ataupun diorang boleh tukar dekat sana, tukar duit tu? Okey, untuk makluman semua, di Bangkok kita menggunakan Thai baht. Jadi selalunya kami sebagai customer service akan advise customer untuk tukar duit siap-siap dekat Malaysia. Jadi kat sana diorang boleh pakai terus Thai baht lah. Kalau dekat dalam mall, depends, ada certain tempat yang boleh pakai kad. So kita suggestkan untuk pakai Wise card. Okay? Okay, boleh tak terangkan kepada kita itinerary kat mana nak pergi, kita pergi hari pertama kita pergi mana? Alright, boleh. Okay, ni Finas cerita secara ringkas lah. Untuk Bangkok Khao Yai, selalunya kita akan pergi pada bulan Disember. Kenapa kita pilih untuk pergi bulan Disember? Kerana masa itulah bunga matahari start mekar. Wow. Ya, dia akan mekar time Disember, pertengahan Disember. Kadang-kadang tak boleh jangka, kadang-kadang customer pergi awal, alamak Finas tak dapatlah tengok bunga matahari, dia layu lagi. So start pukul 8.30 pagi bunga matahari dah naik, pukul 4 petang dia turun balik. Memang cantik sangat-sangat pemandangan dia tu. And then masa musim bulan 12 ni adalah musim bunga lah. Kita boleh tengok lavender, kita boleh tengok bunga matahari, kita boleh tengok macam-macam bunga kat sana. Memang cantik. Makan pun best kat sana. Kita akan pergi kebun jagung, best. Lepas tu dekat Khao Yai juga kami dibawa ke Mango Farm. Mango? Yes, the Mango House Farm tu juga you all boleh tengok ladang mango. Dekat situ juga kita boleh menghayati pelbagai jenis dessert daripada mangga tau. Selalu korang nak makan mango, what we call it, pulut mangga. Pulut mangga. Tapi kat sana pulut mangga dia bakar. Pernah makan tak? Tak pernah makan kan? So kalau nak rasa, jom ikut kita orang. Okay. Wah, pengalaman yang baru tu. Pengalaman bakar, sebab sebelum ni yang kita tahu hanya ada jagung bakar. Betul. Ikan bakar dan Betul. lain-lain. Untuk Bangkok juga, Finas nak highlight, dia bukan hanya pergi jalan saja tau. Dia bukan muat pada scenery. Dia adalah syurga shopping, which is kita boleh shopping dekat Chatuchak Market. Chatuchak Market, tuan-tuan puan-puan sedia maklum, kita akan pergi pada hari Minggu saja. Dibuka pada hari Minggu. Kat sana ada pelbagai jenis barang. Apa je nak, petik jari, semua ada.
boleh bargain lagi. Lagi banyak you beli, lagi murah. So dunia shopping lah. Dekat sana kita boleh pergi Catuncak, kita pergi night market, Pak Chong night market, kita pergi Gems Factory. Kita pergi juga Asiatic The Riverfront. Asiatic The Riverfront ni dia terletak dekat pinggir Sungai Chao Phraya. So dekat Asiatic The Riverfront tu you all akan rasai pengalaman naik Ferris wheel untuk tengok keindahan Sungai Chao Phraya. Wow. Pengalaman tu semua baik. Dah cerita perjalanan baik, pemandangan cantik, makanan sedap. So macam mana dengan orang-orang dekat sana dan macam mana culture mereka? Adakah beza dengan kita ataupun orang boleh terangkan kepada saya, kepada kita culture di sana? Seperti yang kita tahu, orang-orang Thailand ni, dia orang ni memang orang yang jenis orang yang sangat baik, very friendly. So dia orang memang bisnes dia nombor satu lah. So bila kita membeli, so kita menyumbang dekat dia punya country kan, ekonomi dia. So dia akan jaga kita dengan baik. Bila you all sampai pada hari pertama dekat Bangkok nanti, kita akan terus melawat ke Khao Yai. Jadi perjalanan kita daripada airport ke Khao Yai mengambil masa lebih kurang 2 ke 3 jam. So sampai saja dekat Khao Yai. Dekat Khao Yai ni, untuk yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, dia tak banyak restoran halal. Dia belum banyak lagi tempat halal. Jadi kalau ada pun boleh kira pakai jari saja. Jadi hotel pun selalunya kalau kita duduk dekat hotel, tak semua hotel yang ada makanan halal. Ada 1-2 hotel saja. So previous group saya pergi, saya dapat hotel yang makanan dia ada yang tak halal jugalah. So kita akan advise klien jangan makan benda-benda berdaging, tapi boleh makan macam salad, roti-roti tu kita advise, ataupun cereal. More than that, kita tak advise klien untuk makan. Alright, so hari pertama tu, once kita dah sampai kat Khao Yai, kita akan terus ke Primo Plaza. Primo Plaza ni adalah landscape yang sangat cantik. Dia berasaskan ala-ala negara Italy. Dekat Primo Plaza ada alpaka tau guys. So you all boleh ambil gambar dan bermesra dengan alpaka nanti. And dekat sana juga jangan lupa tau pakai baju yang OOTD cantik, sebab kat sana ada banyak scenery yang cantik tu. You all ambil gambar. Antaranya you all boleh bagi makan dekat alpaka dan kambing biri-biri. Okay, so next day kita akan ke Sunflower Farm. Sunflower Farm tu kita akan tengok bunga matahari lah. Selalunya lepas breakfast kita akan pergi pagi. Sebab apa? Pukul 8.30 je bunga matahari tu dah cantik terpacak. Kat sana nanti you all kena pakai baju yang bersesuaian nak OOTD dengan sunflower tau. Jangan pakai baju warna kuning pula. Nanti orang tak boleh beza pula bunga matahari dengan awak. Alright. So dekat Sunflower Farm tu ada jual kuaci-kuaci. Yes, itu yang so kena bawa cash tau. No card. Oh, no card. Cash only. Walaupun wise. Ya, yeah, wise pun tak boleh pakai ni, cash only. Sebab kita pergi macam ladang-ladang kan. Jadi kita pergi ladang bunga matahari. So dekat sana dia ada jual kuaci panas-panas yang pure jatuh daripada bunga matahari. Okay, untuk makluman you all, bunga matahari tu hanya tahan untuk 10 hari sahaja. Oh, okay. Selepas 10 hari dia akan jadi kering. Dan untuk nak tanam dia balik, bagi dia hidup mengambil masa 3 ke 4 bulan. So kalau nak tahu bila date yang cantik untuk pergi tengok bunga matahari tu, jom ikut kita pergi 15 Disember. Pergi ke website sunflowerfarm.com. Yes. Alright. So selepas kita pergi ke Sunflower Farm, kita akan ke The Mango House Farm. Dekat sana ada ladang buah mangga. Dekat sana juga ada sediakan restoran di mana mereka menyajikan makanan-makanan yang berunsurkan mangga. Which is kita ada makan mango smoothie, kita akan makan pulut mangga bakar, kita akan makan macam-macam lah makanan-makanan dessert yang berasaskan mangga. Best tau. So kalau nak, jom ikut kita. Okay, next kita ke Hokkaido Flower Park. Okay. Hokkaido Flower Park ni memang cantik sangat scenery dia. Kat sana semua tiket entrance fees dah termasuk. Tak payah fikir-fikir lagi nak kena bayar apa-apa. Tak payah. Cuma keluarkan duit untuk makan dessert je. Kat sana ada mochi. Sedap. Saya cakap dengan you all. Boleh layan mochi dengan air tembikai. Best. Sambil menghayati keindahan bunga-bunga Hokkaido. Next, kita akan ke Chocolate Factory. Bila kita dah sampai dekat Bangkok, jangan lupa beli coklat tau untuk sahabat-sahabat andai dan family tercinta. So dekat Chocolate Factory tu ada kita boleh tengok lah macam mana cara mereka buat coklat. Dekat sana ada coklat-coklat unik. Dekat sana juga tuan-tuan dan puan-puan diberi untuk merasa macam mana rasa taste of coklat tu. Hati-hati ada coklat yang halal dengan tak halal, sebab yang tak halal tu ada
wine. Jangan risau, tour leader kami yang hebat akan suggest kat tuan-tuan puan untuk coklat yang halal. Okay, so next kita akan ke Pak Chong Night Market. Di Pak Chong Night Market ni kita akan merasai macam mana pergi pasar malam lokal. Sebab kalau selalu orang pergi Bangkok, kita pergi pasar malam yang ala-ala macam Chatuchak Market tu, macam kita di Malaysia Petaling Street. Tapi kalau macam Pak Chong Night Market ni macam pasar malam orang lokal mereka. Jadi kita dapat tengok macam mana cara-cara culture. Okay, so hari ketiga kita akan bertolak daripada Khao Yai ke Bangkok. Perjalanan daripada Khao Yai ke Bangkok, kita akan berhenti ke Swan Corn Farm. Okey, di Swan Corn Farm ni adalah ladang yang berasaskan jagung. Dekat sana kita boleh tengok macam mana cara jagung ditanam. Kat situ juga kita tengok proses jagung. Kat sana juga you all boleh rasa aiskrim jagung, boleh makan bubur jagung, boleh makan apa saja yang berasaskan jagung. Kat sini ramai tau. Tips dia bila sampai, teruslah pergi beratur kat dalam. Sebab memang beratur panjang untuk nak dapatkan jagung yang fresh from the oven. Yes. Okay, dah jalan-jalan, penat berjalan, kita dah tak sabar nak shopping. Kita pergi Chatuchak. Chatuchak tu tuan-tuan dan puan-puan, kita akan pergi on weekend only. Dekat Chatuchak tu keluasan dia lebih daripada 35 ekar. Tips nak pergi Chatuchak Market. First, pergi dekat information counter, dapatkan maps, tengok apa barang yang you all nak beli. Ikut pintu yang you all masuk, keluar pun pintu yang sama. Sebab dia terlalu banyak pintu. So, pintu ni untuk barang-barang rumah, pintu ni untuk baju lelaki, pintu ni untuk barang perempuan. Barang perempuan tu dia pecahkan lagi. Handbag, aksesori, baju, seluar, kain, semua lain-lain. So, kena pandai lah. Kat sana you all boleh bargain tau. Cash only. Okay? Tips dia. Ya, Chatuchak Weekend Market. Sebab ada lebih 8,000 kedai. So kat sana you all boleh, kalau ada, ada customer tanya, tak larat jalan, penat, panas. Memang betul, panas dan penat. Untuk klien-klien warga Mas, kalau you all tak larat nak jalan, saya suggestkan masuk dekat dalam mall sebelah tu, massage. Nanti dia open air ke sebab dia panas? Ya, Chatuchak ni is open air. Jalan bawah zinc, kedai zinc. So sangat panas lah. Okay, so next kita akan ke Jote Fair Night Market. Salah satu pasar malam yang terkenal dekat Bangkok. Okay, Jote Fair Night Market ni macam Fidas cakap tadi lah, dia sama dengan Pak Chong, tapi dia terletak dekat Bangkok. Dia jual lokal. Dia adalah pasar untuk orang lokal di Bangkok. Pada hari keempat, dah hari keempat dah kita ya. Cik Ken? Macam pengalaman hari keempat, kita akan ke Chao Phraya River. Ni yang paling best guys. Sebab apa? Sebab on the way ke Chao Phraya River tu, kita akan lalu dekat dia orang punya istana-istana. So kita akan tengok macam mana bangunan parlimen diorang. So nanti kita akan diberhentikan satu tempat, stop, naik boat macam cruise, dan kita akan tengok keindahan town Bangkok. So daripada sana lah kita akan tengok Icon Siam Mall, kita akan tengok Wat Arun. So masa tu lah kita akan menikmati keindahan tu. Normally kita akan pergi waktu sunset lah. Kita akan menikmati keindahan Sungai Chao Phraya River. Wow, nampak dan dengar pun dah menarik. Kalau pergi mungkin lebih menarik lah tu kan. Ya, betul. Okay, dia nak tanya lagi Fidas, macam mana dengan hotel yang kita arrange kan kepada customer-customer kita? Okay. Untuk hotel, yes, normally kita akan ambil hotel tu 3 to 4 star lah. Normally kalau untuk group series kita ambil 3 star. 3 star ni pun dah almost selesa dah. So selalunya kita akan ambil hotel yang breakfast dia halal di Bangkok lah. Tapi di luar Bangkok tu kita akan suggest customers macam seperti yang saya cakap tadi lah. Boleh makan benda-benda macam salad, boleh makan makanan yang tidak berunsurkan daging ataupun sosis tu semua kita tak advise untuk klien makan.
Okey, arrangement yang baik dah, bagus, dan juga kategori mesra Muslim juga kan. Okey, just nak tahu selain daripada kita dah tengok, dah dengar pengalaman ni semua, apa yang selamatbercuti.com bagi kepada customer, kepada pelanggan kita jika mereka menempah melalui kita? Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menempah pakej Bangkok Khao Yai dengan kami akan berikan tiket penerbangan pergi dan balik menaiki Malaysia Airlines. Wow. Selesa guys, naik Malaysia Airlines. Orang selalu naik AirAsia kan, orang selalu naik Malindo kan, kita bagi you all naik Malaysia Airlines. So kita bagi you all penginapan bertaraf 3 bintang, 2 malam di Khao Yai dan 2 malam di Bangkok. Dan kita akan bagi makanan full board, breakfast di hotel, lunch dan dinner di restoran lokal mereka. Dan kita akan dalam kita punya package termasuk juga dengan pengangkutan bas bersiaran, of course lah, yang selesa dan berekon. Dan kami beri juga pemandu pelancong, kita ada bagi tour guide, kita ada bagi tour leader, kita ada bagi driver. 3 sekali akan assist tuan-tuan dan puan-puan untuk package Bangkok. Hai Cik Finas, so macam mana dengan ada nak berkongsi tips jika sebelum, ketika dah sampai dan juga selepas? Okey, antara tips yang saya boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan, duit tuan-tuan dan puan-puan boleh tukar di sini siap-siap. Kita menggunakan currency Thai Baht di sana. Thai Baht dan USD lah. So kalau you all bayar pakai USD, diorang akan pulangkan duit pemulangan tu melalui Thai Baht. Jadi saya nak share tips juga. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada Wise Card, boleh gunakan Wise Card. Sebab apa? Sebab currency kat sana murah. So tips, antara tips yang saya boleh sharekan, gunakan Wise Card di kedai-kedai yang tertentu sahaja. Sebab tak semua kedai yang boleh guna kad. Mostly diorang belum macam kita, semua benda boleh touch or QR. Mereka masih menggunakan 100% cash juga. So tips pertama adalah kita perlu tukar duit lah sebelum kita ke sana. So macam bila kita dah dekat sana, ada apa-apa tips tambahan tak? Macam ada peraturan yang perlu diikuti, ada peraturan khas ke ataupun Okey, dekat sana juga selalunya kita akan bagi customer free and easy lah. Kalau you all tak nak ikut shopping, ada certain klien ni tak suka shopping, dia nak pergi massage. So you all boleh pandai-pandai kita akan suggest kat klien lah untuk kita akan curi masa time diorang shopping tu, kita akan bawa klien nak pergi massage tu, kita akan bawa pergi massage time mereka shopping. Wow. Sebab kita tahu kan, kalau kita pergi Thailand ni tempat dia massage dia memang terbaik. Once bila kita jalan, memang kita tak ada bagi pun dekat kita dalam itinerary kita untuk pergi massage purposely. Jadi kita try untuk ambil masa shopping tu untuk bawa klien-klien kita pergi ke massage. Wow. Terima kasih. Begitu rupanya. Okey, untuk makluman you all juga, perjalanan kita akan menaiki Malaysia Airlines. Perjalanan kita daripada Malaysia ke Kuala Lumpur ke Bangkok mengambil masa lebih kurang 2 jam. Jangan risau, dekat dalam kapal kita bagi you all meals on board. Yang penting you all tak sempat lapar pun bila join package Bangkok kami. Alright, terima kasih kepada Cik Finas atas perkongsian pengalaman, perkongsian itinerary, jalan cerita perjalanan kita, hotel-hotel, pemakanan yang menarik dan juga package yang termasuk jika tuan-tuan atau puan-puan menempah atau book melalui selamatbercuti.com. So Cik Finas, terima kasih atas perkongsian dan kemungkinan kita akan berjumpa lagi untuk berkongsikan pengalaman perjalanan di tempat lain pula. So terima kasih kerana menonton, layari selamatbercuti.com dan terima kasih banyak. Bye. Selamatbercuti.com